العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. أما بعد. Sambungan kita pada ini ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qad utita su'laka ya Musa. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى
لينا لعله يتذكر أو يخشى Walaqad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sesungguhnya telah diberikan kepada kamu wahai Musa apa yang kamu minta, dan sesungguhnya telah kami kurniakan kepadamu berbagai nikmat satu masa dahulu sebelum ini, selain daripada apa yang kamu minta sekarang. Iz auhayna, ketika kami ilhamkan. Wahyu di sini maknanya ilham, diilhamkan kepada ibumu. Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa apa yang telah dia ilhamkan, iaitu anikfi fihi, hendaklah kamu letakkan anakmu itu dalam satu tabut. Tabut satu sunduk, satu peti, boleh jadi daripada khashab, kayu. Fakzi fihi, lalu letakkan ia. Nabi Musa yang masih kecil dia letakkan dalam peti, dan peti itu dihanyutkan fil yammi, ke dalam laut. Maksud laut itu fi nahri Nil, dalam sungai Nil. Falyulqihil yammu bis-sahil, lalu laut itu membawa peti itu pergi ke tepi. Sahil mana syati, kawasan tepi. Lalu ya'khudhu aduwwun li, ia dipungut, diambil oleh musuhku dan juga musuhnya. Maksud musuh di sini ada Raja Fir'aun itulah. Akhirnya diambil oleh ahli keluarga Fir'aun yang merupakan musuh kepada Allah dan juga musuh bagi Nabi Musa alaihissalam. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku letakkan, campakkan ke atas kamu perasaan mahabbah, kasih sayang daripadaku. Setiap yang melihat Nabi Musa akan sayang dan kasih kepadanya. Walitusna'a ala aini, dan engkau dipelihara, dijaga dengan pengawasanku, dengan pemerhatianku. Ain itu merujuk kepada mata, tapi perkataan mata sini merujuk kepada riayah, penjagaan dan pengawasan Allah ketika peti itu hanyut ke laut. Ingatlah ketika saudara perempuan kamu berjalan, saudara perempuan kepada Nabi Musa, adik-beradik dia, kakak dia berjalan untuk mencari siapakah yang dapat menyusukan Musa. Sebab apabila diserahkan kepada, diambil oleh salah seorang ahli keluarga dalam istana Fir'aun, Nabi Musa tidak mahu menyusu dengan sesiapa pun. Lalu saudara perempuan dia berkata kepada mereka, hal adullukum ala man yakfuluh, mahukah aku tunjukkan kepada kamu orang yang boleh memeliharanya? Lalu mereka bertanya, siapa? Dia kata, ibu saya. Ibu saya boleh menyusukan. Bila cuba, lalu akhirnya Nabi Musa yang asalnya hanyut, dikutip, dipungut, diletakkan sementara di istana. Akhirnya yang menyusu dia adalah ibunya juga. Diserahkan sementara untuk ibunya menyusukannya. Lalu faraja'naka, kami kembalikan engkau ila ummika, kepada ibumu, kai taqarra 'ainuha, supaya menjadi tenanglah atau bahagialah mata hatinya dan tidak lagi dia berduka cita. Wa qatalta nafsan, ni Allah Ta'ala cerita balik. Ayat ni dalam bentuk penceritaan kembali, flashback. Ada flashback, ada cerita dalam drama biasa kan, cerita kemudian dia tunjuk imbas kembali apa yang pernah berlaku. Dan ayatnya Allah Ta'ala nak imbas kembali kepada Nabi Musa nikmat yang telah diberikan dahulu semasa Nabi Musa masih kecil, ataupun sebelum Nabi Musa menerima wahyu untuk pergi menghadap Fir'aun. Dahulu kamu pernah qatalta nafsan, membunuh satu jiwa manusia, dan lalu kami selamatkan kamu daripada kedukaan itu. Di mana ceritanya Nabi Musa telah lari daripada Mesir menuju ke Madian. Kisahnya boleh lihat dalam surah Al-Qasas.
wa fatannaka futuna, kami telah menguji kamu dengan beberapa ujian-ujian yang tertentu. Falabista, dan kamu telah berada, labista makasta, kamu telah berada tinggal beberapa tahun bersama dengan penduduk Madian, fi ahli Madian. Madian di sebelah sebelah mana? Sebelah utara timur laut Mesir, jalan menuju ke lepas semenanjung Sinai, ataupun jalan antara Mesir ke Palestin. Summa jita, kemudian kamu datang kembali ke Mesir ala qadari, dengan ketentuan masa yang telah ditentukan. Maksud ketentuan masa, bila Nabi Musa kembali ke Mesir, umur dia situ 40 tahun. Ada pendapat kata masa dia bunuh budak Kipti, dia menolong seorang Bani Israel. Masa tolong tu dia tumbuk, fawakazahu Musa faqada alaih. Masa tu dikatakan Nabi Musa berumur 12 tahun. Ada riwayat kata 12 tahun. Memang hebatlah. Umur 12 tahun tumbuk orang, rubah mati. Wassana'tuka li nafsi, aku telah pilih kamu untuk menjadi rasul bagi tujuanku, putuskan kamu jadi rasul. Aku buat kamu ni kerana aku nak kamu jadi rasul. Allah Ta'ala beritahu begitu. Kalau begitu, idhab anta, pergilah engkau dan juga saudara kamu dengan membawa biayati, ayat-ayatku. Wala taniya fi dhikri, jangan kamu berdua lupa untuk ingat kepadaku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu berdua. Pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun itu, sebab dia sudah tagha, melampau. Dan hendaklah kamu berdua katakan kepada Fir'aun dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut, kata-kata yang maknanya kalau Kelantan ya, kena kecek monet, kecek berani, tidak kecek kasar dan tidak tengking-tengking. Mudah-mudahan dengan percakapan sebegitu, ya tazakkar, dia akan teringat ataupun akan mikirlah bahawa dia salah, ataupun yakhsha, dia akan merasa takut dengan peringatan yang dibawa. Baik, kita kembali kepada ayat 26. Allah Ta'ala beritahu, qala qad utita, aku sesungguhnya telah diberikan kepada kamu, yakni qad a'taituka, aku telah berikan kepada kamu apa yang kamu minta wahai Musa. Apa dia Nabi Musa minta? 8 kali dia minta sebelum ni. Baik, kita ulang balik dia punya sinopsisnya, ringkasannya. Apa Nabi Musa minta ada 8 kali. Pertama, min syarhis sudur, minta syarhis sadri, dilapangkan dada. Daripada ayat Rabbi syrah li sadri, minta supaya diberi kelapangan pada dadanya bila berdepan dengan tugas yang besar. Itu kita dah Quran gelpah besarnya nikmat ni, sebab kita kaitkan dengan ayat alam nashrah laka sadra. Satu. Yang kedua, Nabi Musa minta supaya taisir amr, dipermudahkan urusannya. Yang ketiga, dia minta halil uqdah, dirongkaikan simpulan pada lidahnya. Bukan bermaksud pada lidahnya ada tali, supaya lidahnya dapat berkata-kata dengan lancar, fasih, tidak lekat, ataupun tidak gagap, ataupun kata-kata kecek, tidak kokak-kokak. Kalau kokak-kokak, orang tak faham. Percakapan yang lancar, bahasa yang jelas, fasih dan boleh difahami. Itu 3. Yang keempat, Nabi Musa minta supaya dilantik saudaranya Harun bersama dengannya. Maknanya Nabi Harun juga adalah seorang yang diberi nubuah, pangkat kenabian. Kemudian yang kelima, syadda azrahu bihi, dikuatkan atau dikukuhkan kekuatan Nabi Musa dengan sokongan saudaranya Harun. Yang keenam, isyrakuhu fi amri risalah, ikut sertanya Nabi Harun dalam urusan dakwah Nabi Musa, menjadi pembantunya. Yang ketujuh, wat tamkin min at-tasbih al-katsir,
diberi kemampuan untuk bertasbih dengan tasbih yang banyak. Itu dalam ayat kai nusabbihaka katsira. Dan akhir sekali dapat berzikir mengingati Allah dengan banyak. Jadi ke-8 perkara Nabi Musa minta tu Allah Taala kata telah aku berikan, makna perkara itu pasti kamu perolehi. Itu yang kamu minta sekarang ni. Adapun yang pernah diberikan dahulu, cuba ingat balik. Maksudnya banyaknya nikmat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Musa. Hak minta lah ni pun boleh. Hak tak minta hak dulu pun tu hewi juga. Apa kita boleh ambil sini? Apabila Allah Taala beritahu begini, dia menyuruh Nabi Musa supaya berusaha menjadi ataupun terus menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah. Sebab diulang Allah Ta'ala ulang, qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna, kami dah kurniakan kepada kamu dahulu banyak lagi kurniaan yang lain. Ketika mana ramai anak-anak lelaki dari kalangan Bani Israel yang mati disembelih oleh orang-orang suruhan Fir'aun, tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa. Sehingga ada yang mencadangkan, dia kata kalau pakak bunuh habis, maka sudah itu satu-satu ketika ni tak ada lah, dia kata dia mesti tak ada keturunan. Lalu dia ubah, tahun ni kali bunuh, tahun depan tak bunuh, tahun berikut bunuh pula. Punya keraknya hati. Maka ditakdirkan oleh Allah, ada 4 tahun tempoh 4 tahun tidak dibunuh. Pada tahun itulah dikatakan lahirnya Nabi Harun alaihi salam. Iaitu nikmat yang pernah diberikan, iz auhayna ila ummika ma yuha, ketika kami ilhamkan. Wahyu di sini maksudnya ilham, walaupun dari segi bahasanya auhayna, kami wahyukan, tapi dari segi siyaqul ayat, dipanggil siyaqul ayat, jalan penceritaan dalam ayat, wahyu bukan maksud wahyu sebagaimana yang diberikan kepada para rasul atau nabi. Tapi wahyu di sini dalam maksud ilham. Telah kami alhamna ummaka liinqadhika min Fir'aun, kami telah ilhamkan kepada ibumu bagi tujuan menyelamatkan kamu daripada Fir'aun itu. Allah Ta'ala menjadikan ibu Nabi Musa terfikir macam mana cara anak dia selamat, iaitu peranyuk dalam laut. Peranyuk itu bukan letak gitulah, buruh dari satu Mekah yang boleh terapung tidak tenggelam. Kita kata macam mana benda ni boleh berlaku, itu dengan kuasa Allah selamat. Itu perlu kepada tawakal yang tinggi. Walaupun ibu Nabi Musa ni terasa sangat takut, mana sapa kepada mereka, apa dia takutlah, memang takut sungguh. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusukan Musa seketika. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani, apabila kamu merasa takut, maka hanyutkan ia ke laut. Tidak perlu kamu rasa duka cita, tidak perlu kamu merasa takut. Dalam ilham tu, ibu Nabi Musa merasakan bahawa anak dia akan dihantar kembali. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan kembalikan dia kepada kamu dan dia akan termasuk orang yang dilantik menjadi rasul. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa lita'lama anna wa'dallahi haqq. Akhir sekali dikembalikan Musa semula kepada ibunya. Siapa kepada mereka, dia rasa apa dia? Hati dia rasa sangat kosong. Sehingga Allah Ta'ala menggambarkan, laula arrabatna ala qalbiha,
kalaulah kami tidak teguhkan hati ibu Nabi Musa, mungkin dia akan terus mengaku. Maksud mengaku, bila orang di istana cari siapa dia yang boleh menyusukan bayi, bila mari seorang wanita di Mesir untuk menyusu, Nabi Musa menolak. Bila dihulukan puting susu, tolak. Hampir-hampirlah ibu Nabi Musa nak buat pengakuan, biar akulah. Tapi dia tak buat lagi, sebab kali pecah rahsia lah. Laula arrabatna ala qalbiha, kalaulah kami tidak teguhkan hati dia untuk dia tutup rahsia ni, litakuna minal mu'minin, supaya dia termasuk orang yang beriman kepada janji Allah. Mana kena sabar, walaupun anak kamu sudah dihanyutkan, okey, satu masa nanti dia akan dikembalikan kepada kamu. Jadi kena sabar. Al-Qadhifihi, bahawa naklah kamu lontarkan, campakkan. Asalnya perkataan qadhafa ni maknanya apa dia? Irmihi, suruh wahai ibu Nabi Musa campakkan tahu. Maksudnya peti tempat letak Nabi Musa tu, kira letak kan, pakat tak lepas gitu lah. Tak boleh nak tunggu, sebab dia akan hanyut ikut aliran air. Maka nescaya dia akan dihanyutkan fil yamni. Baik, perkataan fil yamni banyak diulang dalam surah Taha. Termasuklah cerita apabila Fir'aun tenggelam dalam laut pun disebut juga perkataan fil yam, dalam laut. Kenapa tak guna fil bahri, laut? Ahli bahasa mengatakan asalnya perkataan al-yam adalah lughah a'jamiyah, bahasa asing. Quran, betul lah, Quran bahasa Arab secara aghlabiyah, kesan bahasa Arab. Tapi ada sebahagian bahasa yang asalnya bukan bahasa Arab. Ahli bahasa mengatakan al-yam asalnya bukan bahasa Arab asalnya, tapi dah difahami sebagai perkataan yam, maksudnya al-bahar, laut. Tapi konteks laut laut di sini bukan laut besar, ia merujuk kepada nahar, sungai Nil. Tapi sungai Nil pun dia akan sambung tu sampai ke laut juga, laut Mediterranean. Dia permulaan dia di mana, tak pasti, di Sudan pertemuan dia antara Nil. Dia ada dua sungai, Nil Biru dengan dia ada dua cabai situ. Daripada dua situ dia ke satu. Apa sebelum Sudan, apa dia Sudan, Tanzania. Dia di permulaan sungai Nil situ, akhirnya dia hanyut sampai ke laut Mediterranean. Lalu laut itu membawa ia ke tepi, dan dengan kehendak Allah dia diambil oleh musuhmu dan juga musuhku. Dan ketika mana Fir'aun duduk di tepi sungai ataupun di tepi sungai Nil yang dikatakan laut itu fil yam, tiba-tiba dia melihat ada satu peti yang hanyut, lalu dia diperintahkan untuk mengambilnya. Dalam surah Al-Qasas dikatakan faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Lalu ia dipungut, dikutip oleh keluarga Fir'aun. Perkara itu menjadi sebab dia menanggung rasa sedih dan juga permusuhan. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan, lalu jadilah benda yang dia kutip itu musuh bagi dia satu masa nanti, dan menambahkan kesedihan. Maka tiba-tiba bila dibuka peti itu, fa idza sabiyyun jamilun sadihul wajhi, seorang bayi yang cantik yang berseri wajahnya, fa ahabbahu hubban syadidan, lalu kasihlah ia dengan kasih amat sangat, timbul perasaan kasih. Padahal dia telah keluarkan perintah mana-mana bayi lelaki, budak kecil yang ada di Mesir perlu dibunuh. Bunuh pula dengan cara sembelih. Itu yang digambarkan dalam
Quran, wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab. Apa dia su'al adab? Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelih, mereka sembelih anak-anak lelaki dan dibiarkan hidup anak-anak perempuan. Lalu timbul perasaan kasih. Lalu si isterinya Asyah berkata, la taqtuluhu, tak usah bunuh dah. Pak lain-lain bunuh tu bunuh tak apalah, pak ni tak usah bunuh. Dia kata tak tergamak. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Boleh jadi dia memberi faedah kepada kita, ataupun kita jadikan dia sebagai anak, maksudnya anak angkat. Asa an yanfa'ana, boleh jadi dia akan memberi faedah kepada kita, aw nattakhidahu waladan, atau kita menjadikan dia sebagai anak kita, anak angkat. Lalu membesarlah Nabi Musa dalam istana Fir'aun. Tapi sebelum tempoh dia menikah dewasa, ada beberapa bulan tertentu, bukan bulan dia kemakan tahun jugalah, dia disusukan oleh ibunya sendiri, tapi bukan di istana lah, dibawa kepada mak dia. Habis tempoh atas mula ke istana, masa nak menyusui ke mak dia pula. Dan mereka tak sedar bahawa itulah ibu ni. Orang di istana tidak sedar bahawa itulah ibu sebenar kepada budak ni, yang hampir-hampir mereka mahu membunuhnya. Sebab masa peranyuk tu, mak Nabi Musa tak cara dah, tapi anak dia seorang lagi, kakak kepada Nabi Musa, ukhtuhu, ikut. Wa qalat li ukhtihi qussihi, kamu ikut dia. Maka dilihat daripada jauh, siapa dia bahawa peti hanyut itu sampai ke istana. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, aku telah alqa meletakkan, melemparkan kepada kamu akan perasaan mahabbah. Allah, ini satu perkara yang luar biasa. Allah Ta'ala boleh buat seseorang manusia yang apabila Allah Ta'ala suka, bila orang tengok jadi suka, bila Allah Ta'ala benci, orang lain tengok pun jadi benci. Sebab itu dalam hadis yang sahih disebut, Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan, bila Allah Ta'ala kasih kepada seseorang hamba, lalu fainadi, lalu dia menyuruh kepada malaikat di langit, katanya, inni uhibbu fulanan, aku suka orang ni, fa ahibbuhu, hendaklah kamu turut mencintai, suka kepadanya. Lalu apabila mereka pun suka, Allah Ta'ala suka, lalu ia disukai oleh penduduk di atas muka bumi, dan diletakkan untuknya penerimaan, orang mudah terima. Apabila Inna Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala marah dan benci kepada seseorang, lalu dia beritahu kepada malaikat bahawa dia tidak menyukai, membenci orang ini, lalu mereka pun beritahu begitu, sehingga orang-orang di atas muka bumi pun merasa benci. Ini satu perkara yang melibatkan soal perasaan. Lepas tu kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak, minta supaya ada perasaan kita cinta kepada Allah dengan harapan yang besar agar kita mendapat kecintaan daripadanya. Kita cinta kepada Allah dan Allah Ta'ala cinta kepada kita. Kalau kita mengaku kita mencintai Allah, tapi Allah Ta'ala benci kita, Allah, ini satu, na'udzubillah, satu perkara yang sangat ditakuti. Mana kita mengharapkan kita mendapat kebaikan, tapi mungkin ada benda salah kita buat yang perlu kita perbaiki, sehingga kita terhalang mendapat rahmatnya. Na'udzubillah misalnya. Sedangkan rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Lalu dia memberikan perasaan mahabbah itu, menyebabkan setiap dia melihat Nabi Musa menjadi kasih kepadanya, menjadi cinta kepadanya. Tapi ayat ni jangan salah faham. Ada seorang cikgu tu tanya, dia kata, oh, kalau amal ke ayat ni orang ada, dia kata orang jadi sayang kita, kata. Jadi buat ayat ni supaya ayat pengasih pula. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa alqaitu alaika maluk, duk zikir diri ayat tu, maka ayat tu telah diperalatkan untuk keperluan duniawinya,
mengharapkan orang jadi saya ke dia, kenal ke dia. Kalau tak nikah lagi agak awak nanti. Kalau tak nikah lagi agak orang pilih dia sebagai suaminya, sebagai isterinya. Itu tak boleh lah. Cerita ni, ayat ni cerita Nabi Musa. Orang Melayu kita sangat kreatif, ambil ayat-ayat untuk kegunaan dunia. Salah satu orang pernah mencuba ayat ni, wa alqaitu alaika mahabbatan. Maka kata tak boleh ayat kita bab Nabi Musa. Tak ada suatu petunjuk dalil daripada Nabi yang mengizinkan kita guna ayat ni untuk dijadikan zikir bagi keperluan sekian-sekian. Sebab ada sesetengah penceramah yang suka buat gitu. Dia ambil, ada seorang ustazah dalam TV dulu lama, dia baca ayat dalam surah Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Dia kata orang Tina kalau amal ayat ni hak nikah lama tu jadi sepuluh anak darah semula. Untung gitu. Jadi sepuluh anak darah semula. Suka sengih lelaki dia. Faja'alna, kata ayat ni untuk ahli syurga, cerita bidara di syurga. Tak ada, dia kata ada. Seorang penceramah dari TV berita. Ada seorang itu pula, dia kata sesiapa yang mahu wajahnya dilihat berseri-seri, bacalah ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ayat itu dalam surah An-Nur. Baca duduk dekat cermin, tiup tak tanya sapu. Kita kata kalau gitu kan, tak lakulah produk ajuak kedai. Ayat itu sebenarnya dalam konteks lain. Nak faham? Ayat Quran tu dalam cerita lain. Tapi kita telah guna ayat tu untuk kepentingan kita yang tak ada kena mengena dengan masalah diniyah, masalah agama, tapi lebih bersifat masalah nafsiyah, kepentingan peribadi kita. Itu tak boleh lah. Jadi ayat ini cerita tentang kelebihan Nabi Musa, di mana Allah Ta'ala jadikan dia dikasihi oleh setiap yang melihatnya. Walitusna ala aini, bahawa kamu dijaga, dipelihara dengan penjagaanku. Itu dari segi bahasa begitu. Ala aini, Allah Ta'ala sebut kamu dijaga. Kalau dari segi terjemahan secara harfiah, ala aini, kamu dipelihara, dijaga, diawasi di atas mataku. Itu dari segi bahasa. Supaya juga bila kapal Nabi Nuh berlayar, tajri bi a'yunina, kapal Nabi Nuh berlayar dengan mata-mata kami. Dalam konteks tafsir dari segi bahasa, ia merujuk kepada tahta riayatina, di bawah pengawasan. Itu bukan tahrif dari segi kalimah, tapi dari segi mafhum yang boleh diambil dari segi siyaqul ayat, pembawaan cerita dari ayat. Dan ingatlah ketika saudara perempuanmu berkata kepada mereka. Ini boleh rujuk rifa balik ayat dari surah Al-Qasas, dia ada kaitan dengan ayat yang sama. Dia beritahu mereka, hal adullukum, mahukah aku tunjukkan kepada kamu seseorang yang boleh menjaganya. Kerana setiap seorang ibu datang untuk menyusukannya, tidaklah layak bagi sadia murdi'atan ukhra, dia tidak menerima air susu, ataupun bila seorang wanita letak buah dada dia pada mulut Nabi Musa ni untuk disusukan, layak bagi tak terima, dia tolak, sehinggalah diberikan kepada mak dia sendiri, barulah dia menerimanya. Hasil usaha kakak dia. Tapi orang di istana tak tahu bahawa budak perempuan hak mari ni adalah kakak kepada baby ni, tak tahu. Dia kata gini, kalau payah-payah kan atas kemuk ambon. Itu satu kurniaan yang besar pernah diberikan kepada Nabi Musa, mana dia diselamatkan dalam keadaan yang sangat genting.
Hampir-hampir dia dibunuh, akhirnya selamat juga. Dahulu kamu pernah membunuh seseorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari rasa duka itu. Bila cerita tu pun ada dalam surah Al-Qasas juga. Bila berlaku pembunuhan yang tidak disengajakan itu, Nabi Musa AS telah melarikan diri menuju ke Madian. Walamma tawajjaha tilqa Madian qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Apabila dia lari dan menuju ke arah Madian, lalu dia berkata, mudah-mudahan Tuhan menunjuk padaku jalan yang betul untuk aku pilih. Seseorang itu bila takut, dia lari, dia tahu lagi mana. Maka dia bimbang, boleh jadi dia pilih jalan yang menyebabkan dia semakin susah. Nak lari daripada tempat ni, pergi sana susah lagi. Orang kata lari, tadi dia tepi sungai, jumpa buaya, lari daripada mulut buaya, lari jumpa rimah pula. Sudah. Itu contoh maknanya gitulah. Jadi Nabi Musa bimbang, dia lari daripada Mesir, takut dibunuh oleh anak beranak Fir'aun sebab dia telah membunuh seorang Qibti secara tidak sengaja. Maka dia berkata, asa rabbi an yahdiyan sawa as-sabil, supaya dia selamat di sana. Baik, apa cerita bila sampai di Madian? Dia telah bertemu dengan seorang lelaki yang dia berkahwin dengan anak lelaki itu. Ada pendapat kata lelaki itu Nabi Syuaib. Ada pendapat kata begitu. Ada pendapat kedua kata orang lain, bukan Nabi Syuaib. Ada dua kaum. Wa fatannaka futuna, dan kami telah menguji kamu dengan ujian yang banyak, dengan beberapa ujian yang tertentu, satu demi satu ujian yang telah dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan kamu telah berada beberapa tahun di Madian. Berapa tahun? Berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tempoh sebenarnya di Madian selama 10 tahun. Asalnya perjanjiannya 8 tahun. Dia kata, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain. Aku mahu menikahkan kamu dengan salah seorang hataini ibnataini, salah seorang daripada dua anak perempuan. Dia ada dua anak tino dia. Kalau kamu nak, aku boleh kahwinkan kamu salah seorang. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj, bahawa mas kahwinnya kamu kena berada di sini selama 8 tahun, bekerja untuk membantu keluargaku. Sebab awal itu, kalau pendapat yang mengatakan dia Nabi Syuaib, maka dikatakan Nabi Syuaib sudah tua dan tak mampu bekerja sendiri, kena anak tino dia yang jaga kambing dia. Dan mas kahwinnya adalah, dia kata kamu berada di sini 8 tahun, itulah mas kahwinnya. Fa in atmamta 10, kalau kamu dapat cukupkan 10 tahun, tambah 2 tahun lagi lah. Asal perjanjian 8 tahun, tambah 2 tahun lagi 10 tahun, fa min indik, maka terpulang kepada kamu. Jadi Nabi Musa berada di Madian selama tempoh berapa? 10 tahun. Bila selesai tempoh tu, maka dia pun kembali ke Mesir. Bila kembali ke Mesir, itulah berlakunya cerita kita baca daripada awal surah Taha. Kemudian kamu datang, yakni datang semula ke Mesir dengan kadar yang telah ditentukan pada qada dan qadar. Wastana'tuka li nafsi, aku dia pilih kamu. Istana'tuka ikhtartuka, aku pilih kamu dengan risalahku dan juga kalamku untuk ditegakkan hujahku. Wa ja'altuka rasulan baini wa baina khalqi, lalu aku jadikan engkau sebagai rasul antaraku dan antara makhluk ciptaanku untuk litablighi din, untuk disampaikan agama. Nabi Musa alaihissalam berada selama 10 sanawat, 10 tahun di Madian, menjadi pengembala
kambing milik Nabi Syuaib. Sama ada Syuaib itu merujuk pada Nabi Syuaib atau pendapat kedua Syuaib yang lain. Tapi dia hanya sebut ar-rajulus salih, seorang lelaki salih Syuaib. Dia punya mas kahwin dia kena berkhidmat menjadi pengembala kambing, ra'il ghanam. Dan dia berada di situ selama kata Wahab bin Munabbih, ada satu pendapat daripada Wahab bin Munabbih mengatakan Nabi Musa berada selama 28 tahun. Selama 28 tahun. Tempoh yang disebut dalam Quran 8 dan 10 itu tempoh asal dalam perjanjian. Sama ada dia berada lebih, mungkin Pak ada pendapat kata sampai 28 tahun. Maka hak 10 tu adalah merupakan mahar, mas kahwin dia dengan isterinya Safura. Safa wa ra alif Safura. Tak tahulah kalau bahasa Melayu sebut Safura apa ni. Safura asalnya Safura. Tidak dengan sa, dengan sa. Yang merupakan ibnatu Syuaib, anak perempuan Syuaib. Jadi untuk tempoh berada di situ bagi melunaskan mas kahwinnya 10 tahun. Lepas tu tambah pula 18 tahun, 28 tahun. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim berhubung dengan kisah di hari kiamat nanti ada berlaku dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihi wassalam. Hadisnya berbunyi iltaqa Adam wa Musa, bertemulah Nabi Adam dengan Nabi Musa di hari kiamat nantilah. Lalu faqala Musa, Nabi Musa berkata kepada Adam, antal ladzi ashqaitan nas, engkaulah yang telah menyebabkan jadi susah manusia, menyusahkan, sebab kamulah semua anak keturunan kamu keluar daripada syurga. Sebab asalnya Nabi Adam dari syurga. Kata Nabi Musa, wahai Adam, anta alladzi ashqaita an-nas, kamu yang telah menyusahkan hati manusia, sebab akhrajtahum minal jannah, kamu telah keluarkan mereka daripada syurga atas kesalahan kamu, maka benda yang dilarang dalam syurga. Lalu faqala Adam, jawab Adam pula, wa antal ladzi istafaka Allahu bi risalatih, kamu pula wahai Musa orang yang Allah Taala pilih dengan risalah ni. Risalah ni dengan perintah untuk sampaikan seruan dakwah. Allah Taala pilih kamu untuk jalankan tugas. Wa anzala 'alaika at-Taurah, dan dia menurunkan kepada kamu kitab Taurat. Lalu bila Nabi Adam beritahu begini, jawab Nabi Musa, qala na'am, ya betul. Maka jawapan balik Nabi Adam, wajadtuhu maktuban 'alayya qabla an yakhluqani, aku telah mendapati perkara itu tertulis bagiku sebelum Allah Ta'ala ciptakan aku. Maksudnya telah tertulis di sisi Allah bahawa aku akan dikeluarkan daripada syurga atas apa yang aku buat, lalu aku menjadi penduduk di atas muka bumi. Begitu juga anak keturunanku, zuriatku juga mendiami muka bumi. Perkara itu telah ditulis di sisi Allah di Lauh Mahfuz sebelum dia ciptakan aku. Dalam satu riwayat lain tak silap dia tambah, sebelum dia ciptakan aku dengan kadar bi khamsina alfasanah, 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum aku diciptakan sudah ditulis di sisi Allah. Ini dalam bab qada dan qadar. Sebab tu ulama mengatakan qada dan qadar kita boleh berhujah dengan soal masaib, bukan fil ma'ayib. Masaib maknanya musibah yang menimpa seseorang tu boleh berhujah dengan atas nama qada dan qadar. Tapi sesuatu aib yang berlaku, orang tu tak boleh berhujah dengan qada dan qadar. Kalau seseorang tu buat satu kesalahan yang dia pilih, lalu dia kata nak wagan, Tuhan telah tentu dah hari ni aku curi dah kan. Orang ingat kamu ditangkap mencuri salah. Tak boleh kata salah. Tuhan telah takdirkan hari ni aku mencuri. Boleh ke berhujah itu? Tak boleh. Itu fil ma'ayib, bukan fil masaib. Sebab dia yang memilih. Ataupun sesuatu yang berlaku
bukan atas kehendak dia dan di luar jangkaan dia, tak fikir, itu sesuatu yang disebut musibah. Kita minta jauh, maka orang itu boleh kata Allah Ta'ala telah takdirkan begitu, maka terimalah. Kul qaddarallahu lana, Allah Ta'ala telah takdirkan. Jadi dialog atau percakapan antara Adam dengan Musa, akhirnya Nabi Adam dikira menang. Bila Nabi Musa mengkritik, "Kimulah kami pakat tu habis bersyurga." Tapi Nabi Adam kata, Allah Ta'ala telah tulis perkara itu berlaku pada diriku sebelum dia ciptakan aku. Baik, ada soalan? Ya. Apa hikmah dia? Ya, kisah Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran secara berulang-ulang dua sahaja, kisah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Jadi persoalannya, kenapa cerita itu diulang-ulang, sedangkan sebahagian cerita yang lain kadang-kadang disebut sekali ataupun sikitnya. Bahkan ada setengah tu tak disebut langsung, tak tahu, cuma disebut namanya. Cerita tak disebut. Apabila Allah Ta'ala turunkan Quran diturunkan untuk memberi ibrah, pengajaran kepada manusia, lalu ia diberi tumpuan kepada yang lebih utama kepentingan. Dari segi kepentingan dakwah dan kehidupan manusia, kisah Nabi Musa banyak ibrah. Sebab fasa kehidupan dia itu panjang dan melibatkan perjalanan yang bersimpang siur. Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Ada kisahnya dalam surah Baqarah, bab kena sembelih lembu. Ada seseorang dibunuh, tak tahu siapa pembunuh. Lalu Nabi Musa berkata, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Maka ada satu cerita bahagian itu. Itu kisah dengan Nabi Musa Bani Israel. Tidak ada kaitan dengan Fir'aun, tapi Nabi Musa juga. Kemudian Nabi Musa dengan Fir'aun mereka kanak-kanak dalam awal surah Syu'ara. Kemudian kisah Nabi Musa selamat daripada Fir'aun di akhir surah Yunus, juga dalam surah Ibrahim. Dia melibatkan fasa yang panjang dan ibrah maknanya pengajaran yang besar. Sebab tu kisah tu diulang. Penceritaan tentang Nabi Musa berdepan dengan tukang sihir yang diupah oleh Fir'aun dalam surah Taha kita akan jumpa nanti. Kisah yang sama adalah surah Al-A'raf, berulang tapi dengan uslub gaya bahasa yang sedikit berbeza. Sebab dia punya skrip perceritaan yang Allah Ta'ala turunkan, dia ada kuil lebih. Kalau surah tu sebut gini, surah ni sebut gini. Kemudian ada juga surah Taha, surah Al-A'raf, surah Asy-Syu'ara. Jadi hikmah kenapa diulang, itu ada kalau buka dalam kitab Ulumul Quran, Al-Itqan fi Ulumul Quran, ada Al-Imam Suyuti. Kenapa kisah-kisah dalam Quran itu tikrar, maknanya berulang. Di antara hikmah tadi lah. Salah satu disebut oleh ulama dalam Ulumul Quran, dia kata untuk menetapkan hati Nabi. Bila kisah tadi disebut wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan setiap satu daripada kisah Nabi itu telah kami ceritakan kepada kamu. Bahkan cerita setengah itu diulang, tujuannya linusabbita bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak, untuk menetapkan hati kamu. Maknanya cerita hak berulang tadi menyebabkan Nabi lebih kuat semangat, dan keazaman untuk berdakwah itu semakin teguh, tidak luntur. Sekali bila berdepan dengan ujian, turun pula ayat tentang dakwah Nabi Musa. Dulu turun pula. Jadi perkara itu memberi tasbit, ketetapan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada soalan lain?
Di ayat berikutnya kita sambung lain kali lah untuk ayat seterusnya tu. Ada 2-3 ayat atau ada hadis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah.